الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah, Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama berada di rumahnya, di masjid ini. Alhamdulillah, dan sekali lagi kita merafakkan sebanyak-banyak kesyukuran kepada Allah kerana memberi peluang dan keizinan kepada kita untuk sama-sama melakukan ibadah secara berjamaah, salat tarawih, salat witir, dan insya-Allah kita teruskan dengan majlis ilmu. Alhamdulillah. Dan malam ini kita berada pada malam yang ke-25 Ramadan. Sekali lagi kesyukuran kepada Allah kerana memanjangkan umur dan usia kita, serta memberikan kekuatan, daya upaya kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan amalan-amalan di bulan Ramadan yang mulia. Alhamdulillah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah merujuk ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat Al-Baqarah 183 adalah merupakan perintah dan kewajipan kepada manusia-manusia yang beriman supaya mereka menjalani satu ibadah yang disebut ibadah puasa, khusus di satu bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Mengingatkan ayat ini terkandung di dalam surah yang paling besar, surah yang paling panjang, iaitu surah Al-Baqarah. Jadi apabila kita berhadapan dengan surah Al-Baqarah, kita harus memahami sama ada dari sudut teks dan dari sudut konteks sesuatu surah. Pertamanya, apa yang saya nak sebutkan, teks Al-Quran adalah bersifat tetap, stabil, tidak akan pernah berlaku perubahan, baik pada huruf-huruf dalam Al-Quran, baik pada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Manakala dari sudut konteks Al-Quran, dia bersifat dinamik, dia ada perbahasan. Bila kita melihat kepada surah Al-Baqarah, tuan-tuan harus memahami bahawa surah Al-Baqarah mengandungi dua bahagian. Bahagian yang pertama, surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 1 sampai ayat 176. Ini bahagian yang pertama. Manakala bahagian yang kedua surah Al-Baqarah
bermula ayat 177 sampai akhir ayat 286. Kebiasaannya ayat-ayat di dalam bahagian yang pertama Allah menyebutkan tentang dua perkara, dua elemen. Pertama ialah tentang persoalan akidah, persoalan tauhid. Manakala yang kedua ialah persoalan ataupun elemen ar-risalah. Diutusnya nabi-nabi dan rasul-rasul oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Manakala bahagian yang kedua, Allah berbicara mengenai infak, Allah berbicara mengenai jihad dan beberapa perkara yang lain. Dan bila ayat Al-Baqarah yang berkaitan dengan puasa bermula daripada 183, 184, 185, 186, 187. Ada 5 ayat. Bermaksud ayat-ayat yang berkaitan puasa termasuk di dalam surah Al-Baqarah bahagian yang kedua. Jadi untuk memahami konteks berpuasa, kita harus memahami bermula daripada ayat bahagian yang kedua, iaitu 177. Barulah kita dapat memahami kontekstual Al-Quran ini dengan baik. Sebagai contoh ayat 177 dimulakan dengan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin sampai akhir ayat. Kerana ayat ini adalah satu ayat yang panjang. Di dalam disiplin ilmu tafsir, ayat ini dikenali sebagai ayatul bir kerana pengulangan kalimah bir sebanyak 2 kali. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan albir? Albir bermakna kebaikan. Albir bermakna kebajikan. Oleh itu di dalam ayat ini yang dikenali sebagai ayatul bir, Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan keterangan dan penjelasan kepada kita manusia tentang kebaikan dan kebajikan sebenar yang dikehendaki oleh agama menerusi syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan dan kebajikan sebenar dalam agama meliputi 2 perkara. Pertama ialah yang berkaitan dengan soal ibadah ataupun kita sebut dengan istilah lain ritual ataupun amalan. Manakala yang kedua ialah berkaitan dengan adah. Dia menyebut tentang akhlak, tentang etika ataupun kita sebut sebagai adab ataupun budi. Ini adalah 2 perkara yang cukup penting yang ditekankan oleh agama. Agama ini akan sempurna sekiranya memenuhi kedua-dua elemen ini, ibadah dan adat. Ibadah ialah perkara yang berkaitan khusus di antara seorang hamba dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Manakala perkara yang berkaitan adat ialah hubungan yang khusus seorang hamba dengan sesama mereka, iaitu bentuk hubungan kita sebagai manusia dengan manusia yang lain dalam urusan kita bermuamalah dan berkomunikasi sesama kita. Daripada ini maka lahirlah 2 istilah. Istilah yang dikemukakan oleh ulama yang pertama disebut sebagai umurun muslihah, manakala yang kedua disebut umurun munazimah. Umurun muslihah sebagaimana konteks ibadat tadi ialah bagaimana cara kita memperbaiki, memperelokkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui konteks ibadah.
Manakala umurun munazimah ialah bagaimana cara kita memperbaiki dan memperelokkan hubungan kita sesama kita di antara manusia dengan manusia yang lain. Daripada konteks ini kita kena faham, untuk menyempurnakan agama ini dengan sebaik-baiknya, kita harus melalui kedua-dua kebaikan dan kebajikan ini tanpa meminggirkan atau menafikan salah satu daripadanya. Sebagai contoh, kita boleh melihat sebahagian daripada umat Islam kadang-kadang mereka hanya mengambil kira dan berkepentingan dari satu sudut dan meminggirkan sudut yang kedua. Contoh, ada sebahagian umat Islam yang hanya menjaga tentang soal ibadah. Solat dia jaga, alhamdulillah. Puasa dia jaga, alhamdulillah. Zakat dia jaga, alhamdulillah. Haji dan ibadah-ibadah yang lain dia jaga, alhamdulillah. Tapi mungkin dari sudut hubungan sesama dia tak jaga. Contoh macam mana? Dia semayang 5 waktu, tapi tidak membantu golongan-golongan yang memerlukan seperti fakir dan miskin. Contoh, ada yang solat dia tak pernah tinggal, tapi dia suka mengkhianati dan menzalimi saudaranya yang lain. Puasa dia tak tinggal, tapi mulut tak berhenti maki orang, caci orang, mengumpat orang. Itu salah satu contoh yang kita boleh bagi. Ibadah dia jaga, hubungan dengan manusia lain dia tak berapa nak jaga. Manakala ada jenis manusia dalam masyarakat kita ni, dia jaga hubungan sama manusia, tapi dengan Allah dia tak berapa nak jaga. Cara dia bercakap dengan orang tip-top, cakap lemah lembut, cakap sopan santun, cakap tertib terenim. Dia tak pernah buat jenayah, tak pernah buat perkara-perkara yang dilanggar ataupun melarang dalam agama. Tapi dalam masa yang sama, semayang tak juga. Dalam masa yang sama, semayang culah. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang malas. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak puasa. Zakat selalu lari daripada bayak, sebagaimana lari daripada bayak, LSDN dan sebagainya. Contoh. Tapi nak memenuhi menjadi seorang Muslim yang baik di sisi Allah dan di sisi agama, ingat, penuhi kedua-dua keperluan tadi. Umurun muslihah, umurun munazimah, dengan Allah kena jaga, dengan manusia pun kena jaga. Jadi disebabkan dalam ayatul bir itu, ditekankan kalimah bir. Dalam bahasa Arab, bir kebaikan, ya, bir kebajikan. Tetapi kalau baris ini berubah, bara, asalnya kalimah bar. Apa dia bar? Bar ini ialah tanah. Dan tanah ini lawan dia ialah apa dia? Lautan. Kita tambah huruf ha kat tengah tu. Daripada huruf ba dengan ra, daratan, ha ra. Dia jadi apa? Bahrun, lautan. Kerana apa? Kerana di sisi orang Arab, mereka selalu menisbahkan daratan ini dengan persoalan ibadah. Kerana apa? Kerana sifat ibadah ialah tetap seperti daratan, stabil seperti daratan, konsisten seperti daratan. Dia tidak seperti lautan yang bersifat kadang-kadang tenang, kadang-kadang bergelora dan kadang-kadang berombak. Sebagaimana yang ditekankan dalam syariat, walaupun kita buat sesuatu amalan tu sedikit, tapi penekanan kepada apa dia? Stabilization, kestabilan dia, konsisten dia, sifat dia adwamuha wa in qalla. Tetap stabil, konsisten walaupun sedikit. Bukan dia ada musim seperti ombak, time dia menggelora, time dia berombak, oh semangat dia buat ibadah. Time dia tenang, oh hari ini tak buat apa. Boleh faham? Baik, kita teruskan. Jadi memandangkan di dalam ayatul birri ini, Allah menyebut persoalan umurun munazimah dulu. Wa ata zal qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ini persoalan hubungan kita dengan manusia lain.
Kemudian barulah datang umurun muslihah wa aqamas shalah wa ataz zakah dan sebagainya. Baik, tu 177. Tengok bagaimana Allah mula memperincikan kepada kita persoalan umurun munazimah dalam konteks yang paling besar. Allah mulakan dalam konteks masyarakat yang ramai, masyarakat yang besar, umum sebagai manusia yang berkomunikasi dengan manusia yang lain. Cuba perhatikan ayat seterusnya Allah bercerita tentang apa? Tentang persoalan kisos. Apa dia kisos? Kisos ini kita akan belajar dalam bab fiqh, hukum fiqh, dalam bab al-jinayah, persoalan jinayah. Kisos ini ialah hukum bunuh balas ke atas pesalah ataupun pelaku yang disabitkan melakukan kes pembunuhan. Kenapa ini penting? Baik, pertamanya, kalau kita melihat kepada konteks ayat, sesiapa pun seorang Muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat dan keimanan-keimanan yang lain, sebenarnya tidak lagi memerlukan kepada hukum kisos. Kalau manusia beramal sungguh dengan ayatul birri tadi, dengan Allah dia jaga, dengan sesama manusia dia jaga, nescaya tidak akan berlaku perkara-perkara keburukan, perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang mengaibkan sampai ke tahap konteks pembunuhan. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dan menciptakan kita, Allah lebih maha mengetahui tentang konteks keberadaan manusia itu sendiri. Manusia ni bila mereka berkomunikasi ataupun bermuamalah dengan sifat-sifat yang ada, pasti akan terjadi perkara negatif dalam konteks hubungan sesama mereka. Ada yang hasad di antara satu dengan yang lain. Ada saling membenci di antara satu dengan yang lain. Ada saling marah memarahi di antara satu dengan yang lain. Ada yang saling dendam mendendami di antara satu dengan yang lain. Puncak, gulu, kemelampauan, ekstrim, radikal daripada benda-benda tadi akan mendatangkan sesuatu yang lebih berbahaya. Mungkin konteks lebih rendah, caci mencaci, tuduh menuduh, label melabel. Sampai satu peringkat dia naik, tumbuk menumbuk, tampar menampa, tendang menendang. Dan satu sampai tahap ekstrim dan radikal, tikam menikam, tembok menembok, bunuh membunuh di antara mereka. Ini pasti akan terjadi. Jadi sebab itulah konteks syariat Islam mengemukakan kisos ini sebagai bentuk piawaian untuk mengawal tingkah laku dan tindak tanduk manusia yang melampaui batas tadi. Pasti tidak akan berlaku kes ini. Kerana bila kita merenung jauh ke belakang, sejarah paling awal anak-anak Nabi Allah Adam sekalipun dah terjadi kes pembunuhan yang melibatkan Habil dan Qabil. Awal lagi. Dan sebelum zaman kita ni, kalau kita nak congak, kalau kita nak datakan, kalau kita nak faktakan kes-kes kematian manusia yang melibatkan pembunuhan, peperangan dan sebagainya, boleh bilang tak? Rasa tak mampu kita nak datakan, tak mampu kita nak faktakan. Cukup banyak. Dalam konteks ni ada yang terlepas, ada yang diadili dan dihakimi. Tetapi syariat Islam sebab nak jaga benda ni, dia mengemukakan piawaian khusus tentang bab kisos. Kerana apa? Kerana dalam kisos ni ada perkara-perkara penting. Saya tak mahu panjangkan sebab melibatkan konteks fiqh. Siapa yang sabit kesalahan membunuh orang lain, dia ditangkap, dia dipenjarakan, dia diadili, dia dihakimi, terbukti, maka hukum dia kisos, bunuh balas. Kalau keluarga mangsa memaafkannya, dia dinafikan daripada hukum kisos, tetapi kena bayar diat sejumlah bayaran. Satu nyawa nilai dia 100 ekor unta. Dan ada panjang perbahasan dia. Dan ada satu lagi yang last. Yang ni kira orang yang sungguh-sungguh ni. Dia maafkan overall, totally.
Maafkan dan tak payah bayar diat. Baik. Kenapa ada dua-dua? Satu kisah, satu diat. Kerana nak menunjukkan perbezaan dengan dua agama sebelum ini. Kalau tuan-tuan mempelajari tentang agama Yahudi dan agama Nasrani, agama Yahudi hanya ada kisah, tidak ada diat. Manakala agama Nasrani hanya ada diat, tidak ada kisah. Tapi dalam Islam ada kisah dan ada diat di samping pengampunan secara total, iaitu pemaafan daripada pihak mangsa ataupun yang terbunuh. Ni nak jaga konteks keamanan manusia secara overall yang besar. Allah terangkan dalam dua ayat, 178, 179. Lihat seterusnya, 3 ayat. 180, 181, 182. Konteks yang besar Allah makin perkecilkan, iaitu konteks hubungan kekeluargaan sahaja. Hanya melibatkan kita, adik-beradik kita. Kita, ibu bapa kita. Kita, saudara kita yang lain. Kita, datuk dan nenek kita sahaja. Iaitu persoalan apa? Harta wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Sekiranya seseorang tu hampir kepada saat kematian, maka tinggalkanlah sebaik-baik wasiat kepada ahli keluarga dia, kepada ibu bapa dia, kepada kaum kerabat dia. Tapi ada ancaman daripada Allah, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang cuba-cuba atau berani menukar statement pewasiatan, maka dosa menukarkan itu akan kembali kepada pelaku dia. Kenapa Allah mengingatkan betapa pentingnya hal ini? Hanya kerana harta wasiat, hanya kerana wasiat dan faraid boleh berlaku kacau bilau dan huru-hara dalam satu-satu keluarga. Mungkin kerana tak puas hati dengan pembahagian yang dibuat, mungkin kerana tak puas hati adik-beradik lain dapat lebih, dia dapat kurang. Mungkin tak puas hati orang lain dapat, dia tak dapat langsung. Maka disebabkan isu-isu seperti ini, kita boleh lihat banyak kes-kes dalam masyarakat, abang dengan adik bergaduh. Kakak dengan adik tak bertegur sapa. Adik-beradik dengan adik-beradik lain tak bercakap. Kawan ni tak balik kampung, kawan ni tak balik kampung. Berjumpa, bersua, tak bercakap masa muka untuk beberapa tempoh yang cukup lama hanya kerana urusan harta wasiat dan faraid. Ni penting untuk dijaga. Sebab tu Allah bagi tahu dah. Siapa yang berani cuba tukar statement. Contoh kita kata, seorang bapa yang mempunyai 3 orang anak. Anak yang sulung mungkin tak belajar tinggi, kerja kampung, tinggal sekali dengan bapa. Anak kedua duduk KL, anak ketiga duduk di Johor. Tiba-tiba bapa rasa tak sedap hati dah. Mungkin dia rasa dah hujung-hujung hidup dia. Abang Long han telefonlah dekat Kak Ngah, telefonlah dekat Ucu tu. Bapa rasa tak lama dah, minta mereka balik lah. Boleh bapa bedak-bedak, adalah tanah kita 2-3 ekar ni. Telefonlah Abang Long, Ngah boleh balik tak? Bapa rasa nak bedak-bedak harta dah ke apa. Mesyuarat penting tak boleh balik minggu ni. Telefon pula hak bongsu, meeting juga tak boleh balik. Jadi akibat anak-anak tak boleh balik, bapa ni pesan dekat hak sulung. Bapa adalah tanah tak banyak 6 ekar. Jadi hak 2 ekar ujung kampung tu ambillah kat kamu. Hak 2 ekar belah ni bagilah kat Angah. Tanah ni sekali dengan tanah, rumah sekali dengan tanah 2 ekar ni bagilah kat Ucu. Tak apa, bapa meninggal. 2 orang lagi tak ada balik dengar wasiat bapa. Balik hak ni, tengok dia boleh jadi bertukar kerana nakkan harta yang lebih. Kamu Angah, masa abang dengar bapa habaq, kamu tanah belah ni sekak. Tadi bapa pesan berapa? Bapa pesan 2 ekar. Dia sebut berapa? Sekak. Kamu dapat rumah dengan tanah sekak ni. Lepas tu 4 lagi pergi mana? 4 lagi tak tahulah bapak pening lagu mana, terpeleok lagu mana, kena ketum ke masa tu. Tiba-tiba abang dapat 4 ekar. Contoh.
Dia dah tukar statement asal pewarisan yang sah daripada bapa. Jadi kerana nak apa? Kerana nak lebihan harta, lebihan ekar pada tanah tu jatuh pada dia. Jadi dosa tu akan kembali pada siapa? Kembali kepada orang yang manipulit dan memutarbelikkan fakta tentang warisan. Ni pun banyak berlaku dalam masyarakat bagi orang yang tak pengira hukum halal haram. Orang yang tak mengira perintah dan larangan daripada Allah memang akan berlaku. Jadi Allah peringatkan awal-awal. Kemudian barulah ayat 183 hak saya baca di awal tadi, konteks yang lebih kecil. Individu, satu-satunya orang perseorangan kita. Yang ni mula beralih kepada konteks kedua. Qisas kita dengan orang lain, munazimah. Harta kita dengan adik-beradik, munazimah. Tapi kali ini dia dah beralih kepada umurun muslihah. Bab ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10:21 ni baru start kita nak masuk tajuk kita ni, baru ayat puasa ni. Okey, boleh lagi? Boleh. Setengah jam lagi. Bila bermula ayat tentang puasa, di sini kalau tuan-tuan yang rajin baca Quran, yang rajin belik-belik sedikit sebanyak tentang tafsir-tafsir, maka akan berlaku kepelikan bermula pada ayat 183. Aneh di sini, ajib di sini, tang mana? Bila ayat yang berkaitan dengan puasa Allah susun secara berterusan. 183, 184, 185, 186, 187. 5 ayat ini ialah berterusan tentang puasa. Di mana aneh dan pelik dia? Kalau kita selalu melihat kepada konteks-konteks ibadah yang khusus, solat sebagaimana. Solat ni diperintahkan oleh Allah. Kadang-kadang dia datang wa aqamus salah. Kadang-kadang dia datang wa iqamis salah. Kadang-kadang dia datang wa aqimis salah. Tuan-tuan akan dapat melihat ayat-ayat berbentuk perintah terhadap ibadat solat ini dalam banyak surah-surah. Kadang-kadang ada dalam surah sekian-sekian, nombor ayat sekian-sekian. Kemudian kita akan jumpa lagi perintah Allah berkaitan semayang dalam surah yang lain, ayat sekian-sekian. Baca lagi, kita akan jumpa lagi dalam surah yang lain, ayat sekian-sekian. Begitu juga tentang zakat. Allah perintahkan ibadat zakat, jumpa surah ni, nombor ayat sekian. Baca Quran, jumpa sini pula perintah zakat. Baca lagi, jumpa surah ni pula perintah zakat. Seperti haji, ada haji dalam surah ni, ada haji dalam surah ni. Tetapi sesekali tidak pada persoalan ibadah puasa. Tentang puasa hanya ada 5 ayat ini secara berderet dan berterusan. Dia tidak berselerakkan seperti perintah-perintah pada ibadah yang lain. Kurang percaya, kurang yakin, tuan-tuan beliklah keseluruhan isi Al-Quran, sama sekali tidak akan berjumpa lagi persoalan ibadah puasa dalam surah yang lain dan di dalam ayat yang lain kecuali 5 ayat ini. Situ keanehan dia. Baik, habis ayat 187, cuba tuan-tuan perhatikan ayat seterusnya 178. Sekali lagi Allah berbicara tentang pengurusan harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sesekali kamu makan harta orang lain secara batil, secara tidak hak, secara tidak benar, secara zalim. Spesialnya di sini, ayat-ayat berkaitan puasa diapit di tengah-tengah oleh 2 ayat yang menceritakan pengurusan harta. Sebelumnya, sebagaimana yang kita cerita tadi, bab pewarisan, bab wasiat, bab faraid. Selepasnya, jangan makan harta orang lain secara zalim. Apa realistiknya? Kerana ibadah puasa mengajar kita untuk kita menahan diri daripada makan, menahan diri daripada minum, menahan diri daripada berhubungan dengan pasangan ataupun isteri kita di bulan Ramadan. Spesialnya,
Apa yang diminta oleh Allah untuk kita tahan tadi, secara jelas harta yang halal ataupun harta yang haram. Hak Allah minta kepada kita, hak kita jalani ni, hang jangan makan, hang jangan minum, hang jangan bersama dengan isteri tu, hak halal ke hak haram? Yang jelas, hak kita duk tahan hari ini ni, harta yang halal. Hujung bulan Syakban, elok-elok je kita makan. Hujung bulan Syakban, elok-elok je kita minum. Hujung bulan Syakban, elok-elok kita bersama isteri. Tapi kalau hari ini bermula 1 Ramadan, hak dalam peti ais kita, ikan ada 2 ekor, peti ais kita, kambing ada 2 kilo, buka lagi daging ada 1/2 kilo, tu semua adalah harta-harta dan barang yang halal. Mari 1 Ramadan, berani tak nak makan? Berani tak nak makan? Tak berani dah. Hak kita duk tahan tu hak halal ke haram? Sememangnya hak halal. Buka peti belah bawah, jus oren ada, jus mangga ada, jus anggur ada, kopi songkok ada, kopi janda ada. Semalam elok-elok duk minum 30 Syakban, mari 1 Ramadan, berani tak minum? Tak berani kita. Pasal apa hang tak berani? Haram ke kopi, air tu? Tak, hari ni 1 Ramadan, puasa. Tak berani. Isteri tu hak kita nikahi 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. Dengan akad yang sah, dengan ada wali, dengan ada saksi. Tapi mari 1 Ramadan, berani tak berani? Tak berani dah kita. Jadi sepanjang hak bulan puasa tu nak latih diri kita tahan daripada sumber-sumber yang halal pun sanggup kita tahan walaupun tu halal. Nak mengajar kita bila keluar daripada selepas 30 hari bulan Ramadan, benda-benda yang diharamkan oleh Allah, benda-benda yang dibenci oleh Allah, benda-benda yang dimarah dan dimurkai oleh Allah, harap-harap kamu mampu lagi tahan. Dah hak halal pun kamu mampu tahan kerana perintah aku, bila keluar ni kalau boleh hak haram tu mampu lagi kamu tahan, juga alasan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bimbang di bulan Ramadan, mulut kita kunci rapat. Tak boleh bercakap tentang orang, tak boleh mengumpat. Keluar balik bulan Ramadan, start rancak balik mengumpat orang. Jadi apakah hasil tarbiyah yang kita dapat 30 hari bulan Ramadan? Bulan Ramadan, mulut kunci daripada caci orang, maki orang. Habis Ramadan, 1 Syawal, start balik caci dan maki orang. Apa tarbiyah yang kita boleh daripada 30 hari bulan Ramadan? Bulan Ramadan tak berani nak scam orang. Masuk 1 Syawal, aku kena start kerja aku balik scammer. Hari ni 30,000 tak apa dah. Jadi apa hasil tarbiyah 30 hari? Cuba fahami dengan baik. Kerana apa persoalan harta ni penting? Kerana konteks harta memang berpotensi untuk menjerumuskan anda ke lembah-lembah dan lubang-lubang neraka. Harta yang haram memang berpotensi boleh dilakukan oleh manusia. Jadi Allah minta kita berhati-hati, berwaspada tentang hal tersebut. Jadi di mana nak jaga dan kawal dia? Konteks 5 ayat tadi melalui ibadah berpuasa. Baik. Disebutkan wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, difardukan ke atas kamu berpuasa. Perintah daripada Allah dalam bentuk kewajipan. Bila wajib, kena buat. Jadi ada satu benda di sini. Di dalam konteks ahli akademik, ataupun kita kata orang cerdik pandai, cendekiawan ni, dalam konteks ni kita harus perhati 2 benda. Yang ni saya dah sebut di beberapa tempat. Pertama disebut dengan istilah transmitted knowledge. Yang kedua, actual intellect. Apa dia transmitted knowledge? Apa dia actual intellect? Transmitted knowledge dalam bahasa Melayu bermaksud ilmu nukilan. Ilmu yang dinukil, ilmu yang diambil, ilmu yang dipelajari. Biasa konteks transmitted knowledge ialah yang berkaitan dengan asas agama kita. Ilmu yang melibatkan Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis,
ilmu fiqh dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Tidak dapat tidak untuk kita memahami dan menguasai ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh, konteks dia hendaklah dinukil, ditransformasikan dari satu kepada satu yang lain. Dengan kata lain, nak menguasai ilmu ni tidak dapat tidak, perlu kita mengambilnya daripada orang lain. Perlu mengambil daripada satu sumber yang sifat dia authority, integriti, amanah dan bertanggungjawab. Bahasa yang mudah, nak dapat dan kuasai ilmu-ilmu asas agama, kena belajar dan berguru. Kena ada guru. Tak boleh nak pandai-pandai. Buka Quran, baca ayat, aku rasa tafsir dia macam ni lah. Aku rasa tafsir dia macam ni. Ni boleh menyebabkan berlaku penyelewengan dan kesesatan tanpa guru yang authority. Begitu juga dengan ilmu hadis. Kita baca hadis, kita terjemah, kita syarah ikut suka hati kita tanpa panduan-panduan yang disediakan oleh ulama, apatah lagi dalam konteks berguru. Kena jaga. Manakala konteks yang kedua disebut actual intellect, ilmu yang melibatkan akliyah, otak, minda, pemikiran. Contoh seperti ilmu matematik dan sebagainya. Baik. Dalam konteks ayat-ayat perintah ni, kalau kita kaitkan dengan transmitted knowledge, persoalan-persoalan yang berbentuk why, bukan huruf Y, W-H-Y. Apa dia why? Kenapa dan mengapa. Contoh dalam asas syariat, mengapa kita kena semayang? Ramai orang tanya kan. Mengapa kita kena puasa? Mengapa kita kena bayar zakat? Mengapa kita ni haji? Mengapa kita tu? Mengapa kita ni? Seolah-olah kita nak menuntut apakah hikmah, apakah fadilat, apakah keistimewaan di sebalik perlakuan ibadat-ibadat tadi. Why? Bila berhadapan dengan transmitted knowledge, why ni dia tak boleh duduk depan. Why ni dia kena angkat tohuk pi belakang. Why ni kena pi duduk belakang. Kerana apa? Jawapan yang paling sederhana kita boleh bagi, pasal apa kena semayang? Allah suruh, Allah perintah. Pasal apa kena puasa? Allah suruh, Allah perintah. Biasanya tak akan ada bantahan. Kenapa nak tahu juga hikmah tadi? Baik, dalam persoalan ni ada kes-kes yang Allah bagi tahu hikmah kenapa kita buat sesuatu amalan ataupun ibadah. Yang tu jelas. Dan ada kes-kes tertentu Allah perintah, Allah suruh tapi hikmah kita tak tahu. Sebab itulah dalam perbahasan ilmu usul fiqh ada satu subtopik disebut as-sabru wa taqsim. Apa dia sabru wa taqsim? Sabru bermaksud meneliti kemungkinan-kemungkinan yang ada. Wa taqsim, kita menseleksi, kita buat pilihan di antara kemungkinan-kemungkinan tadi, hak mana yang paling dekat dan hampir dengan illah sesuatu hukum. Contoh, dalam bab pengharaman riba fadl. Ada satu jenis riba disebut riba fadl. Seperti emas dengan emas, perak dengan perak, bali dengan bali, gandum dengan gandum, beras dengan beras, gula dengan gula, garam dengan garam. Kenapa dua ni jadi riba fadli? Dalam konteks hadis, hadis hanya menceritakan tentang konteks hukum pengharaman dia. Tapi illah mengapa diharamkan konteks tu tidak diberitahu. Kenapa emas dengan emas jadi haram? Tak ada. Kenapa kalau perak dengan perak jadi haram? Cuma sebut hukum. Sebab tu dalam fiqh, usul fiqh tadi disebut sabru wa taqsim. Seminima-nima ulama ni nak juga tahu illah why kenapa pengharaman berlaku atas konteks demikian dalam subtopik sabru wa taqsim. Tetapi bila kita berhadapan dengan ilmu akliyah, why hak duk belakang tadi kena bawa mai depan. Kena bawa mai depan. Why itu dah jadi penting. Contoh, 2 campur 2 berapa bang? 4. Dia tidak akan dapat jawab sesederhana kita jawab macam transmitted knowledge, dia tak akan pernah memuaskan hati sesiapa. Macam tadi jelas, pasal apa kena semayang? Allah suruh. Tak boleh pergi apa lah. Allah suruh.
Tapi hak ni Y 2 campur 24 kita nak jawab sama seperti sesederhana tadi. 2 campur 24 sebab cikgu aku habaq 4. Lagi 2 campur 24 sebab bapa aku pun habaq 4, 2 campur 2. Kamu pula 2 campur 24 sebab kawan aku hak pandai dalam kelas pun jawab 4. Walaupun secara jelas dan realiti 2 campur 2 sememangnya 4. Tapi bab ilmu akliyah dia tak puas hati dengan kes cikgu habaq, kes bapa habaq, kes pelajar hak terbaik habaq. Tapi dia nak tahu secara detail Y 2 campur 2 mesti jadi 4. Faham? Okey, kembali kepada persoalan. Tuan-tuan trigger tak? 10:30. Kita start tadi pukul apa? Pukul 10, baru setengah jam kan? Boleh pergi lagi tak? Boleh lagi tak ni? 25 Ramadan dah ni. Okey. Trigger tak? Bahawa ayat 183 ni berkaitan motivation. Bentuk motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Motivasi macam mana? Nak menunjukkan amalan ibadat puasa bukanlah Rasulullah dan sahabat sebagai pemula kepada ibadah ini. Tapi Allah dah bagi tahu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga telah difardukan, diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Bermaksud umat sebelum Nabi Muhammad dah ada ibadat puasa. Zaman Nabi Nuh dah berpuasa. Zaman Nabi Ibrahim dah ada puasa. Zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kalau zaman dulu tak ada, bagaimana hadis Nabi boleh keluar sebaik-baik berpuasa seperti puasanya Daud. 1 hari berbuka, 1 hari puasa. Kan? Baik, di sini cuma berbeza dia ialah mungkin tempoh berpuasa. Adakah sama bulan Ramadan? Wallahu alam. Adakah bilangan sama 30 hari? Wallahu alam. Adakah capaian berpuasa tu? Macam kita juga terbit matahari sampai terbenam matahari ke, mereka ada tempoh-tempoh tertentu, wallahu alam. Tapi yang penting ibadah ni Allah dah perintahkan kepada umat sebelum kamu. Baik, memandangkan itu, dia jadi motivate kepada kita untuk buat ibadah yang sama dengan lebih baik, dengan lebih bagus daripada umat-umat sebelum ini. Analogi yang lebih mudah yang boleh saya bagi ialah, kalau kita ni rasa tak sedap badan, rasa lenguh-lenguh, rasa sakit kepala, kita biasa ambil tindakan bertemu dengan pakar-pakar, manusia-manusia yang ada otoriti tentang isu perubatan. Kita pergi klinik, kita pergi doktor. Kita tanya doktor, saya rasa tak sedap badan ni, lenguh sana, sakit sini, cuba cek kok ada penyakit. Sebelum ni tak ada apa. Doktor pun cek. Kencing manis nak ada dah ni, atas line dah. 7878. Lagi cuba cek lagi. Cek lagi. Darah pun tinggi ni, 152, 154. Tinggi ni. Nak tinggi tu. Cek lagi. Cek lagi, buah pinggang sebelah tu tak berapa nak elok dah ni. Tak berapa nak comel dah. Lagi tak ada dah. Setakat ni ada berapa? Ada 3. Kencing manis, darah tinggi dan buah pinggang tak berapa nak elok. Kemudian biasa doktor akan panggil, duduk kat meja dia nak bagi advice. Yang pertama doktor, kencing manis ni apa benda hak saya boleh makan, hak kena makan nak bagi kurang, dan apa benda hak tak boleh makan. Doktor pun habaklah, hak ni boleh makan, hak ni tak boleh makan. Hak darah tinggi pula, hak ni boleh makan, tak boleh makan. Kawal perasaan, kawal emosi, kadang-kadang sebab emosi darah tu naik. Umur makin tua ni nak jadi darah tinggi. Buah pinggang pula sebab-sebab ni. Lepas tu biasa doktor akan suggest dan sarankan ubat. Kita ni bila berdepan dengan doktor, pasal ubat ni kita tak banyak soal. Kita akan biasa tanya satu soalan saja pasal ubat. Apa dia? Cara nak makan ubat. Kalau hak ubat ni berapa hari, berapa biji? Hak ni 3 biji. Selama 2 minggu, hak ni 2 biji, hak ni kena minum, hak ni kena sapu, macam-macam lah. Tu je. Lepas tu kita balik. Baik, isu dia, bayangkan kalau macam ni, kita tanya dan doktor jawab macam ni. Doktor, sepanjang doktor duk cek orang, periksa orang ni, berapa orang dah jumpa penyakit hak macam saya hari ni? 3 sekaligus.
Cuba bayangkan kalau doktor kata, tak ada lagi setakat ni. Cik hak mula-mula saya jumpa penyakit hak 3 ni. Lagu mana perasaan kita? Lagu mana doktor? Sebelum ni mari ada 1 kencing manis saja, hak lain tak ada. Sebelum ni mari darah tinggi saja, hak lain tak ada. Paling tinggi pun 2. Cik hak mula-mula ada 3. Bagaimana perasaan kita? Galak tak habis nak kata. Aku seorang 3 ni. Lepas tu doktor nak bagi ubat. Bila kita tanya pula tentang ubat, satu soalan yang kita selalu tak tanya. Ubat yang doktor nak bagi atas 3 penyakit yang doktor cek dan kesan ni, ada testimoni tak sebelum ni? Pernah bagi kat siapa-siapa? Tak ada lagi. Ni ubat saya nak baru try bagi kat encik. Lagu mana agak-agak? Walaupun kita tahu yang advice kita tu doktor pakar dah tu. Tahap dia doktor pakar. Tapi bila doktor kata tak ada lagi saya try ubat ni pada orang lain, cik saya mula-mula nak try, galak kita habis. Kan aku makan hak kencing manis lagi tambah manis kan? Kan darah tinggi aku makan lagi tinggi kan? Kan aku makan pula hak buah pinggan sebelah jadi 2-2 kot kerana ubat ni sebab tak ada testimoni, tak ada testing pada siapa-siapa sebelum ni. Galak walaupun yang advice tu pakar. Tapi bila kata, bukan kata cik seorang, hak jenis 3 ni, 5,000 orang dah saya rawat. Lagu mana kita? Aku ni ramai dah hak doktor rawat sebelum ni. Lega kita. Ubat-ubat. Orang tu makan lega, orang tu makan elok, orang tu makan sembuh. Tak galak. Sama macam motivational tadi. Disuruh berpuasa, tapi umat sebelum ni, aku dah suruh puasa, aku dah wajibkan berpuasa. Kita jadi bersemangat. Kita tak jadi galak. Umat sebelum ni tak lagi. Sudah kita hak mula-mula Allah perintah, dia jadi lagu lain. Baik, di hujung tu Allah sebut apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu keluar daripada bulan Ramadan menjadi manusia yang bertakwa. Dalam ilmu nahu digabung dengan ilmu balaghah sekalipun, kalimah la'alla ni menunjukkan apa? Kebarangkalian. Boleh jadi. Boleh jadi. Dia bukan ayat yang berbentuk confirmation. Ayat yang berbentuk muktamad. Ayat yang berbentuk absolutely. Siapa yang puasa 30 hari bulan Ramadan, confirm dia akan keluar jadi manusia yang bertakwa. Ayat tak datang demikian. Kalau ayat datang demikian, siapa hak cukup puasa, confirm keluar manusia bertakwa. Tapi Allah guna la'alla, mudah-mudahan. Ayat ni bukan confirmation. Jadi kalau kita mengikuti disiplin-disiplin sebenar, berpuasa sebagaimana syariat, mudah-mudahan kamu jadi bertakwa. Tapi kalau tak ikut, mudah-mudahan jadi bertakwa ke? Tak akan jadi. Sama seperti kes ubat yang doktor bagi. Kalau doktor bagi ubat, makan 3 kali sehari, 1 pagi, 1 petang, 1 malam, selama 2 minggu, insya-Allah boleh sembuh, boleh reda, boleh baik, boleh tahan. Kalau kita balik, tak peninglah hari ni. Bila tak pening, makan ke tak makan? Tak makan. Hari kedua, elok ni, tak makan. Seminggu tu, 7 hari, tak rasa apa pada badan kita, pada kepala kita, seminggu tak makan. Masuk minggu kedua, sakit kepala pula dah. Baru nak ambil sebiji, minggu kedua. Telan sebiji. Kes telan pagi tu jadi tahan sampai tengah hari. Sepatutnya tengah hari pun kena balon juga. Tapi tak kata apa. Tak makan dah. Hak malam rasa, baru makan malam. Agak-agak 2 minggu jumpa doktor, okey ke tak okey? Tak okey. Lepas tu pergi ketuk-ketuk meja. Apa ni doktor? 2 minggu. Kata boleh baik, kata boleh okey. Tak jadi apa pun ubat doktor suggest. Pertama saya nak tanya. Ubat tu makan ikut aturan dia ke tak? Seminggu awal tu langsung saya tak makan. Tu sebab dia. Lepas tu hang nak mari ketuk meja. Hang nak mari marah. Peraturan makan ubat, hang tak mau makan. Tengok pakcik ni. Tengok pakcik ni. Dia makan betul. Tengok. Dah tak ada dah kencing manis dia. Hak ada pun kencing berdiri saja. Contoh. Tak jauh pun duk kencing kawan lagi. Hak tak habis-habis. Okey, nampak tak benda ni? Sama juga dengan kita. Kalau kita tak mendisiplinkan ibadah puasa, mustahil untuk kita keluar menjadi manusia yang bertakwa.
Sebab kita kena jaga dari sudut sah batal puasa. Hak tu ramai jaga kan. Takut termakan, takut terminum, takut terbuat, takut terkorek, takut ter ni. Jaga. Hak tu semua orang jaga. Tapi ramai yang tak jaga sudut mana? Ramai yang tak jaga perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa mereka. Hak tu ramai tak jaga. Puasa sah ke tak? Sah. Tapi pahala tu kurang, pahala tu hilang, pahala tu miss. Sebagai contoh dalam sebuah hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Man lam yada' qaula zur. Barang siapa yang tidak mampu untuk meninggalkan qaula zur. Ulama-ulama membahaskan apa itu qaula zur. Ada ulama yang mengatakan qaula zur ialah menipu, berbohong, berdusta. Ada ulama yang menterjemahkan qaula zur ghibah, mengumpat manusia lain. Jadi di sini nak menyebutkan barang siapa yang sedang menjalani puasa tetapi dia masih tidak mampu untuk meninggalkan hal tersebut. Puasa, tapi cakap bohong seperti hari-hari lain tak boleh tinggal. Dia sedang puasa, tapi mengumpat, ghibah, kata ke orang sebagaimana hari-hari lain, tak boleh lagi nak tinggal bulan puasa. Wal amala bihi. Dan dia masih meneruskan amalan perkara tu ketika berpuasa. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesungguhnya Allah sesekali tidak berhajat kepada rasa lapar dia. Allah sesekali tidak berhajat kepada rasa haus dan dahaga dia selama dia menjalani ibadah puasa. Dia rasa lapar ke tak? Lapar. Tapi Allah tak berhajat lapar dia. Dia berpuasa rasa dahaga haus tak? Rasa. Tapi Allah tak berhajat kepada puasa dia. Sebab tu disebutkan bahawa ramai yang berpuasa tapi yang mereka dapat cuma apa? Lapar dan dahaga. Tapi pahala nol. Pahala nihil. Pahala zero. Samalah bayangan dia seperti seorang yang bekerja last kali tak dapat gaji. Kerja pulun. Harap-harap dapat gaji. Tapi setelah majikan test, banyak ponting. Tidur. Curi tulang. Pek-pek. Last kali kosong. Piramli tunjuk contoh dah. Alibaba bujang lapuk kan. Orang lain semua 100 dirham, 100 dirham, 100 dirham. Pasal apa saya 30 dirham? Kerana banyak ambil IOU contoh. Tu ada lagi 30 dirham. Taklah kosong. Tapi kita rasa hampa dah. Sebab tak sama dengan orang lain. Bayangkan kita kerja, tak ada habuan. Kita kerja, tak ada gaji. Jadi rugilah kita, lapar sahaja, dahaga sahaja. Tapi nilai pahala di sisi Allah tiada. Kemudian Allah menyambung sikit lagi. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang ditentukan. Jadi di sini memberi kelegaan kepada kita. Sebab puasa ni hanya melibatkan beberapa hari yang ditentukan. Kalau Allah perintahkan wajib selama setahun. Setahun penuh kena puasa. Lagu mana? Lepeh kita. Tapi Alhamdulillah, ayat ni mengandungi kelegaan. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Kemudian Allah memasukkan persoalan bab hukum, iaitu pengecualian kepada mereka-mereka yang ada keuzuran. Seperti orang sakit, seperti orang musafir. Tapi syarat mereka kena ganti pada hari-hari yang lain. Kemudian baru masuk syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan itulah penjelasan dan huraian kepada ayyaman ma'dudat. Apakah dia beberapa hari yang ditentukan? Syahrul Ramadan, iaitu sebulan 30 hari khusus di bulan Ramadan. Tu jadi wajibkan kepada kamu berpuasa. Bulan lain tak payah puasa. Hari lain tak payah puasa. Baik. Kalau kita baca sejarah awal manusia ni berpuasa, tuan-tuan akan lihat adanya tadarruj, peringkat-peringkat. Sama seperti konteks pengharaman Arab.
Arak dalam Islam ni tidak diharamkan sekaligus. Mari turun ayat tu haram terus. Mula-mula boleh minum lagi. Contoh, lepas tu tak boleh minum dah bila kamu nak solat. Sebab apa? Takut minum sebelum solat tu menyebabkan terganggu pada akal dan fikiran kamu. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minal jinnati wan nas. Pasal apa tiba-tiba keluar minal jinnati wan nas ni? Sebab fikiran terganggu, otak terganggu. Contohlah, sebab tadi kena arak. Sebab tadi kena ketum ataupun baru seduk 2-3 dah gam dan lok ke apa ikutlah. Maksudnya dia boleh mengganggu pemikiran. Lepas tu baru mari secara total. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan. Tu habis dah. Sama seperti ibadah puasa. Ibadah puasa ada 3 step. Step yang pertama, tidak diwajibkan secara keseluruhan. Tidak diwajibkan secara overall. Baca sejarah puasa. Mula-mula manusia ni diberi pilihan. Kalau kita ni rasa nak puasa, maka berpuasa. Kalau tak mau puasa, malas puasa, bayar fidyah. Rasa nak puasa dah bulan Ramadan ni, aku nak puasa esok. Niat puasa, puasalah. Aku rasa malas puasa esok, tapi kena bayar fidyah. Jadi orang kaya tak payah puasa lah, dia bayar fidyah saja. Kes pertama diberi 2 pilihan lagi, nak puasa atau bayar fidyah. Untuk step yang kedua, peringkat yang kedua, wajib berpuasa semua dah. Wajib berpuasa semua, tapi tak boleh tidur di siang hari. Tak boleh tidur. Kalau tidur jadi lagu mana? Contohlah, 7.30 buka puasa, ni 6.30, relax dulu, galik-galik, tiba-tiba terlena. Daripada terlena tadi, orang azam pun tak bangun, 7.40. Buka puasa dah. Tak boleh buka puasa sebab tertidur tadi. Bila boleh buka puasa? Kena round 1 hari lagi, maghrib esok baru boleh buka puasa, tuan-tuan. Ni berlaku dalam sejarah, pernah berlaku kepada seorang sahabat. Boleh cari nama sahabat ni, Qais ibnu Sirmah. Qais ibnu Sirmah ni seorang sahabat yang bekerja di bahagian pertanian, di kebun-kebun, di ladang-ladang. Waktu tu bulan puasa, tiba-tiba dia balik ke rumah dia dalam keadaan penat dan letih. Kerja bulan puasa, fahamlah. Bila sampai saat nak berbuka puasa, dia tanya isteri dia di rumah, hari ni ada apa-apa makanan untuk kita berbuka puasa? Isteri kata tak ada apa-apa. Tak apalah sebab abang penat baru balik kerja, abang rehat dulu, saya akan keluar, saya akan pergi cari makanan, kok boleh dapat makanan, kita boleh buat buka puasa. Jadi suami ni belan-belan sambil tunggu waktu maghrib, sambil tunggu bini buat balik makanan, dah penat, tertidur sebelum azan maghrib. Bila isteri balik bawa makanan, tengok, suami tertidur. Jadi, boleh buka puasa tak? Tak boleh. Bila dia nak boleh buka puasa? Kena tunggu maghrib besok. Jadi esok kena kerja. Bila kerja dalam keadaan tak buka puasa hak semalam tu, penat sampai dia pengsan. Dan berita ni dilaporkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu step seterusnya tu baru hak macam kita puasa ni, tidur tak ada masalah. Ada lagi kes, kalau kita ni tak tidur, contoh, buka puasa selepas azan. Tapi zaman dulu, tempoh dia sampai waktu isyak. Makan sebelum isyak. Minum sebelum isyak. Bersama pasangan sebelum isyak. Masuk waktu isyak, tak boleh makan dah, tak boleh minum dah, tak boleh bersama pasangan dah. Lagi teruk. Bayangkan benda tu berlaku lagi pada zaman kita. Lagu mana agak-agak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib. Nak makan dah. Nanti isyak, aku tak boleh makan dah ni. Pulun kita makan. Pulun kita minum. Lepas isyak tak boleh bersama isteri. Mari kita kena seround 2. Bagi pula 2 round. Bayangkan perut penuh makan, perut penuh minum, kena pula 2 round. Sah tarawih ada berapa orang agak-agak? Ada berapa orang agak-agak? Adalah 2 baris. Hak lain tu, tak larat dah. Bayangkan kalau 2 benda ni, siang hari tidur, kena ulang,
Sampai waktu isyak saja. Leper kita sah. Tapi Allah tahu. Bab berhubungan dengan pasangan tu pada ayat terakhir Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Allah tahu manusia ni macam mana. Naluri, hasrat dan keperluan dia. Maka puasa yang kita janilah ni, nak tidur lepas subuh sampai maghrib pun tak jadi masalah. Nak makan lepas isyak tak jadi masalah. Nak minum lepas isyak tak jadi masalah. Nak pulung 14 round sampai sebelum subuh pun pi lantak hang lah. Tak jadi masalah. Tu dah bagi keringanan daripada Allah Subhanahu. Syahrul Ramadan. Bila sebut kalimah syahrun, terjemahan syahrun ni apa? Bulan. Ramadan, Ramadan. Bulan Ramadan. Tapi syahrun di sini bukan merujuk kepada anak bulan. Bukan merujuk kepada bulan hak betul, real atas langit tu. Tapi kalimah syahrun di sini diterjemah dengan bulan merujuk kepada penanggalan, tarikh ataupun waktu. Macam kita sebutlah. Tempoh aku kena bayar balik ni ambil masa berapa bulan? 5 bulan. Bila kita sebut 5 bulan tu, dia adalah tempoh waktu. Bukan 5 bulan. Bulan yang kita sebut merujuk pada bulan atas langit tu, tak. Tapi tempoh waktu tertentu. Tengok perempuan jalan terdengkik-dengkik. Isteri hang mengandung lagi ke? Bukan tahun lepas dah baru anak seorang mengandung lagi. Agak-agak tengok perut dia ni 7 bulan dah tu. Kita sebut penisbahan 7 bulan tu tempoh dia mengandung. Bukan kata bulan hak disebut tu merujuk pada bulan atas langit, tak. Tempoh 7 bulan tu tempoh dia mengandung. Baik. Bila disebut kalimah syahrun, ini adalah perlambangan kepada bulan Qamariyah ataupun kita sebut dalam istilah lunar months. Satu kiraan berasaskan kepada kaedah kitaran. Kitaran apa? Bulan. Satu lagi kita panggil bulan syamsiah. Lunar months. Satu kaedah, satu kitaran mengikut kitaran apa? Matahari. Biasa bulan Qamariyah ini, lunar month kita selalu sebut sebagai bulan Islam. Bulan Qamariyah is bulan Islam di sisi kita. Dalam istilah akademik, ini adalah a misnomer. Pernah dengar istilah misnomer? M-I-S-N-O-M-E-R. Misnomer. Apa dia misnomer? Misnomer ialah perkataan ataupun istilah yang mencadangkan bahawa makna yang diberi itu salah, tidak betul dan tidak tepat. Ni satu misnomer bila kita menganggap bulan Qamariyah itu adalah bulan Islam. Kerana apa? Kerana orang Arab secara umum dan umat Islam secara khusus tidak bersendirian di sini. Dalam sejarah masih banyak lagi bangsa lain, umat lain yang mengambil kira kalender mereka, perhitungan hari, tarikh, tahun berlandaskan kepada kitaran bulan. Bukan orang Arab, bukan orang Islam saja. Seawal yang guna kalender berasaskan bulan tamadun Sumeria di Babylon dulu. Bangsa Cina ada yang menggunakan berasaskan bulan. Yahudi ada yang berasaskan bulan. Kita tengok bulan dalam Yahudi, bulan Tishrei, bulan Kislev, bulan Nisan, bulan Siwan, semua tu berasaskan bulan. Jadi kita sini tidak bersendirian. Jadi misnomer di sini ialah silap pandang dalam kita memaknakan bila sebut bulan Qamariyah berasaskan bulan, itu bulan Islam. Tidak. Tetapi dia jadi betul bila kita spesifikkan penamaan tu hanya bulan Islam tu betul. Contoh macam ni. Ada tanggal sekian-sekian bermula terbit anak bulan sampai tempoh 29 atau 30 hari. Orang Islam menamakannya sebagai Muharram. Contoh, kalau spesifik macam tu, betul, tu bulan Islam. Tapi tempoh yang sama, bangsa Cina juga meletakkan nama bagi bulan tu. Mungkin bulan sekian-sekian. Orang Yahudi pun, dia terletak nama bulan tu. Nama dia nama lain. Bangsa tu letak juga nama lain. Kalau kita nak spesifikkan Muharram tu, tak jadi masalah. Tapi kalau kita nak spesifikkan, kita saja yang pakai tanggal dan tarikh sekian, tu misnomer dia. Jelas di sini ya? Ke pening ni? Boleh faham? Faham. Okey, baik.
Maka daripada kalimah syahrun itulah, maka bermulanya keluar kalimah isytihar. Masih lagi kosakata yang sama, ada shin, ada ha, ada ra. Sama seperti kalau kita eja isytihar dalam Jawi pun, kosakata ada. Isytihar apa? Kita nak melakukan pengisytiharan bila nampak anak bulan, boleh puasa. Nampak anak bulan, boleh raya. Nampak anak bulan, bermula awal bulan. Satu-satunya nama bulan yang disebut secara spesifik dalam Quran cuma satu, Ramadan, bulan ke-9. Bukalah dalam Quran, cari perkataan Rejab, tak ada. Zulkaidah tak ada, Zulhijjah tak ada. Bukan menafikan nama tu secara realiti dalam sejarah, tak. 12 bulan tu memang ada, tapi penyebutan spesifik dalam Quran satu-satunya bulan ke-9 inilah Syahrul Ramadan. Tapi kalau secara tersirat ada, bila Allah mengemukakan perkataan Asy-Syahrul Haram, bulan haram. Kita tahu di sebalik bulan haram ada Muharram. Ada apa lagi? Ada bulan? Bulan-bulan haram. Selain pada Muharram. Ada Zulkaidah, ada Zulhijjah. Okey. Itu di sebaliklah, tapi disebut Syahrul Haram. Baik. Kenapa kita melihat konteks anak bulan untuk menentukan awal? Untuk menentukan tarikh berpuasa, tarikh hari raya. Kerana satu ialah untuk memudahkan kita melihat hal tersebut berbanding kalau kita nak teropong matahari. Okey, mana lebih mudah? Teropong anak bulan ke teropong matahari? Kita naik tengok, nampak. Kalau teropong matahari, matahari paling tegak atas kepala waktu apa? Pukul 12. Hang nak pergi mana bawa teropong besar-besar tu? Pukul 12. Pukul 12, nak matahari pacak atas kepala. Teropong pada waktu tu. Nampak apa agak-agak? Hak kita tak teropong ni pun berayak air mata. Hak tengok saja ni. Spek Ray-Ban harga 2,000, berayak air mata juga. Apa lagi nak teropong matahari? Lagi berayak air mata. Dan tak ada signifikan pun nak teropong matahari berbanding teropong bulan. Teropong bulan, walaupun bulan tu sama je sebenarnya. Tapi pada awal bulan yang nampak bercahaya ialah hilal. Anak bulan, bulan sabit. Nanti tengah bulan nampak apa? Bulan penuh. Nanti hujung bulan sabit juga, tapi sabit terbalik. Walaupun bulan tu juga, tapi biasan pantulan cahaya tu berbeza. Tapi kalau teropong matahari, awal bulan nampak apa? Nampak matahari seketui itu jugalah. Kalau tak boleh ni. Kalau kita teropong awal bulan, nampak seketui matahari. Mesti kita teropong tengah bulan. Teropong tengah bulan nampak apa? Matahari. Seketui itu juga, tak ada berubah pun. Tak boleh jadi ni. Mesti dia akan jadi lain pada hujung bulan. Terai teropong hujung bulan. Lagu mana? Seketul itu juga tak ada beza pun teropong matahari. Sebab tu kerana penisbahan bulan terlalu banyak dengan kita, maka kita selalu bercakap menggunakan nisbah kebulanan. Aku ni kalau hujung-hujung bulan ni buka dompet ni tak berapa nak ada duit dah. Kita ni guna istilah bulan. Hujung-hujung bulan tak apa nak ada duit. Perempuan pula, Allah, hari ni hari ke-24. Elok je puasa, tiba-tiba lah pula datang bulan pula dah. Hak betul-betul datang tu bulan ke darah? Hak betul-betul datang tu darah. Bulan bila-bila masa bulan datang. Tapi dia guna bulan datang. Tapi disebabkan mungkin tuan-tuan jemu dah dengan istilah ni, nak advance, nak tukar pula lah. Aku ni kalau hujung-hujung matahari ni, duit tak berapa nak ada ni. Sebab bulan selalu orang guna matahari lah pula. Perempuan pun sama. Abang minta maaf lah, malam ni tak boleh macam semalam lah. Sebab matahari mari dah saya ni. Kok nak guna tukar istilah, nak bagi advance. Tak ada, tak guna matahari pun. Duk guna bulan situ lah. Kalau gaji pun, kalau kita berhutang pun, berapa bulan tempoh nak bayar balik ni? 3 bulan cukup lah kawan kata. Tak ada, 3 matahari ya. 3 matahari. 3 matahari, hari-hari duk mari matahari. Okey. Apa poin dia? Bulan Ramadan ni, di sinilah dia punya trigger bagi kita. Unzila fihil Quran
hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran kita tahu, dalam banyak ayat Allah mengisyaratkan cara Quran turun ni dua. Pertama, bentuk dia jumlatan wahidah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Al-Qadar ayat 1. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Baqarah 183. Tiga ayat ni adalah dalil dan hujah Quran turun secara jumlatan wahidah, sekaligus. Tapi satu lagi konteks Quran turun dari Jibril kepada Nabi Muhammad ialah secara munajjaman, berperingkat, bertahap, beransur-ansur. Al-Isra 106. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Al-Furqan 32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Itu ayat yang menjadi hujah dan dalil Quran ni turun secara munajjaman, berperingkat. Baik, bila kita baca ayat Quran, selalunya kalimah anzala diturunkan, unzila diturunkan, anzalna diturunkan, nazzala diturunkan. Jadi kita menghadapi situasi yang sulit nak membezakan sebab terjemahan Melayu, anzala pun diturunkan, unzila pun diturunkan, anzalna kami menurunkan, nazzala diturunkan. Jadi mana satu konteks ayat nak cerita hak turun sekaligus, mana satu konteks ayat nak cerita turun secara berperingkat. Saya nak bagi tip yang cukup mudah. Kalau ayat tu datang anzala, unzila, anzalna, maksudnya konteks ayat tu menceritakan Quran turun sekaligus. Syahrul Ramadan allazi unzilal, sekaligus. Awal Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab, sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, sekaligus. Kalau konteks ayat tu berperingkat, dia ada syaddah. Nazzala. Contoh awal Ali Imran. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi. Bila cerita Taurat dengan Injil, Allah tak guna dah nazzala. Wa anzalat taurata wal injil. Dia nak membezakan konteks pertama, nazzala alaikal kitaba bil haq, Quran hak diturunkan pada Nabi Muhammad tu ialah berperingkat. Tapi Taurat dengan Injil, Allah guna wa anzalat taurata wal injil. Jelas bagi kita, Taurat diturunkan sekaligus kepada Nabi Musa, Injil diturunkan sekaligus kepada Nabi Allah Isa. Tu je tips dia. Sebab terjemahan semua diturunkan. Jadi tak mau bagi kita keliru. Jadi Quran turun for what? Hudan linnas. Petunjuk bagi kesekalian manusia. Sini poin penting kerana Quran bukan turun untuk umat Islam secara khusus. Allah jelas menyebut hudan linnas, untuk keseluruhan manusia. Ni nak bagi tahu kepada kita Quran ni memang khusus sebagai sumber petunjuk dan hidayah pada kita, tapi Quran juga jadi sumber dan petunjuk kepada non-Muslim. Jadi di sinilah bermula amanah dan tanggungjawab kita yang faham Quran, yang faham Islam untuk menyebarkan dan mendakwahkan Islam kepada all of non-Muslim. Kalau kita nak eksklusifkan Quran ni hanya untuk orang Islam, jangan bagi sampai mereka dapat ayat ni. Jangan sampai mereka terbaca ayat ni. Jangan bagi tahu orang yang mensyirikkan Allah. Ayat ni eksklusif, terlalu suci, terlalu mulia untuk orang syirik tahu. Untuk orang syirik dengar, untuk orang syirik baca.
Orang Yahudi jangan bagi ayat Quran ni pada mereka. Terlalu suci dan mulia untuk mereka dengar ayat Quran. Adakah demikian? No. Waktu Rasulullah berada di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, semua tu adalah musyrikin Mekah. Mereka yang mensyirikkan Allah. Adakah Rasulullah mengambil pendekatan mengeksklusifkan ayat Quran, tidak mendengarkan pada mereka, tidak membacakan pada mereka, tidak mendakwahkan pada mereka? No. Nabi baca dekat Abu Lahab. Nabi baca dekat Abu Lahab. Nabi baca dekat musyrikin-musyrikin Mekah yang lain untuk dakwahkan mereka supaya dapat petunjuk dan hidayah melalui ayat-ayat Al-Quran. Nabi di Madinah, Nabi baca tak kepada orang Yahudi? Pendeta Yahudi, Rabbah Yahudi, pembesar Yahudi, Nabi tak mengeksklusifkan hak milik mutlak orang Islam, tapi baca. Nak ajak mereka, nak dakwahkan mereka supaya terhidayah dan dapat petunjuk melalui ayat-ayat Al-Quran. Begitu jugalah selain daripada itu di zaman kita, bacalah. Dan bacalah pelbagai jenis ayat. Ulama-ulama selalu menyebut kita tidak tahu ayat mana yang boleh mempengaruhi orang sampai terhidayah kepada Allah. Mungkin kita baca satu ayat, 2 orang terhidayah melalui ayat ni. Hak lain tak terhidayah pun. Kita baca ayat lain di tempat lain, orang lain terhidayah dengan ayat lain. Ayat hak semalam tak ada orang terhidayah pun. Baca pula ayat lain. Sebab kita tak tahu. Sebelum turun surah Taha, banyak ayat dah Quran turun pada zaman Saidina Umar kan. Awal-awal. Terkesan tak Saidina Umar? Tak terkesan. Ya ayyuhal mudassir, tak terkesan. Ya ayyuhal muzammil, tak terkesan. Tapi Taha, inna anzalna alaikal Qur'an tashqa. Hebat kan. Sampai terkesan. Itu contoh. Ada sahabat lain terkesan dengan turunnya ayat lain bila dibacakan kepada dia. Sebab tu kita diperintahkan baca pelbagai jenis ayat sebab kita tidak tahu manusia jenis mana akan terkesan dengan ayat yang mana. Kita hanya penyampai, kita hanya menceramahkan, tetapi hidayah itu adalah kerja Allah, bukan kerja kita. Jadi kerja saya sekarang ialah berhenti dah lah. Penat dah ni, 11-12 dah ni. Boleh tak habis lagi tu. Ada 2 ayat lagi. Ayat tentang doa, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib tu, dengan uhillalakum. Hak tu panggil tazkirah Ramadan tahun depan. Kita habis 2 ayat tu insya-Allah. Jadi saya berhenti di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر.